bagaimanakah Malaysian di luar sana, especially majority Melayu Islam, bagaimanakah perbincangan sehat boleh diwujudkan tanpa ada satu pihak memikirkan mereka sahaja betul, perlu ikut cakap mereka sahaja, supaya kita boleh move forward lah from this. Kalau tak, nanti saya jemput lagi Prof ke sini, kita cerita lagi, lepas tu Prof lagi cakap begini, dia jadi vicious cycle. Bagaimanakah sebagai seorang Malaysia yang akan mendengar video ni, okay, maybe this is nonsense, apa yang saya buat selama ni, dengar apa yang Prof cakap, move on daripada sekarang. Ya. Yang pertama sekali saya nak mengatakan bahawa apa yang kita buat dalam podcast ni adalah bukan kita nak mencabar the authority of the institution. Kalau institusi itu nak kata mentega terbang tu salah atau dan sebagainya, itu terpulang pada mereka. Mereka telah diberikan authority sedemikian. Tetapi sebagai satu perbincangan akademik, kita tak semestinya bersetuju dengan institusi tersebut, sebab inilah apa yang dikatakan. Kalau sebagai saya seorang ahli akademik macam saya bagi contoh masjid tadi tu, ramai orang ingat masjid macam ni, tapi saya punya pandangan masjid begitu. Tapi kalau dikatakan bahawa tak boleh kamu buat macam tu sebab ini tak dapat kebenaran daripada Jabatan Agama, bila Jabatan Agama tu dapat PhD in architecture, saya tak tahulah kan. Jadi di situ kita nak kena tengok perbincangan itu boleh kita bawa kepada suatu aspek akademik dan juga satu aspek sosial yang boleh kita belajar untuk kita membaiki diri kita. Jadi untuk menjawab soalan yang dikatakan bagaimana kita nak mulakan ni, kat mana lagi kalau tak dekat universiti kan? Kalau kita nak ajar kat sekolah, saya tak tahulah sekolah kita tu, saya rasa kurikulum ni, saya selalu kata sebelum kita menukar kurikulum sekolah, the menteri dia kena tukar. Jadi yang eloknya adalah di universiti. Kenapa yang profesor komunikasi duduk senyap? Kenapa profesor kesenian duduk senyap? Dan kenapa yang dikatakan NGO dan sebagainya itu, kenapa mereka hanya tidak membuat iakan sebagai satu isu yang kita boleh bincang dengan secara baiklah. Jadi di sini kenapa begitu adalah kebanyakan profesor komunikasi dan kesenian, mereka tidak multidisiplin. Mereka tahu komunikasi saja. Benda lain dia tak tahu. Jadi KPI dia sebegitu. Itu adalah satu aspek pendidikan universiti yang cukup menyedihkan. Apabila kita hanya silo kepada kita punya disiplin saja. Itu yang soalan tadi, apalah dia architecture tak tahu apa ni, dia belajar architecture duk cakap macam ni. Sebab saya multidisiplin. Sebab saya grow. Okey, kalau kita dah buat PhD bukannya duduk kat situ je. Kalau kamu nak naik pangkat dengan saya, tak adalah. Kan, saya nak tengok kamu grow macam mana. Kamu berkembang macam mana? Kamu sekarang boleh menilai ilmu, menilai sesuatu itu boleh menjadi apa yang dikatakan body of knowledge baru. Jadi kalau kamu tak tengok bidang-bidang lain ataupun disiplin lain, maka macam mana kita nak mendapat pemikiran-pemikiran baru dan sebagainya. Last sekali, yang saya minta selalunya adalah tolonglah kurikulum agama ni, bukan kita nak rosakkan, kita nak bagi added value. Kan, banyak pahala lagi insya-Allah. Okey, bukan kita nak liberalkan, bukan kita nak orang kata apa, bagi dia sesat ke apa ke, tetapi bagi dia up to date dengan apa yang jadi di dalam dunia. Kalau kita tengok Sustainable Development Goal tu 17 tu, saya kata semua tu adalah goal yang suci-suci belaka. Okey, asyik this is the new religion. So kenapa kita tak boleh buatkan perubahan kepada kurikulum dekat universiti untuk train the future ustaz-ustaz yang akan menjadi mufti dan sebagainya. Dan juga kita kena lihat juga kepada ustaz-ustaz yang ada sekarang, macam yang dekat Perak tu, dia mula pergi ke pelbagai rumah ibadat, tapi kena komplain pula dengan orang, kata apa ni pergi buat. Lah kamu tak tahu, jangan komplain lah. Jadi ini adalah satu keadaan yang baik di mana kita boleh orang kata apa bergerak ke antara rumah ibadat dan juga berdialog dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang cukup berkesan, supaya kita membina wisdom of speech dan bukannya freedom of speech yang tak ada batasan adab dan juga batasan rasional serta pemikiran yang lebih kritis. Jadi itulah yang saya harapkan, bahawa kita tidaklah mengekang kesenian ini kerana kita tak tahu seni itu apa.
dan kita tak tahu apa konsep seni sebelum kita membuat keputusan untuk kata murtad lah, kata menghina lah dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang perlu diamalkan oleh orang-orang yang dikatakan intelektual yang patut contribute kepada social media, sebab sekarang yang menjadi penyakitnya adalah social media dan juga dia punya user yang tak tahu macam mana nak bagi komen. Kenapa? Sebab tak pernah diajar, tak pernah ditegur, tak pernah ditunjuk macam mana nak diberi komen. Kalau nak buat macam mana nak bagi komen yang baik, boleh saya buat satu podcast untuk bagaimana kita nak buat komen yang baik dan tak berdosa.